Record dulu ni. Okay, dah record. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, malam ni kita fokus untuk buat latihan. Okay, sebelum buat latihan ni, kita akan tengok sedikit secara pintas lalu nota-nota kita. Walaupun dah belajar, tapi kita record kejap. Okay. Dalam gelombang ni, kita banyak belajar mengenai ciri-ciri gelombang bunyi, gelombang air. Tapi kat sini dia tengok gelombang, ciri-ciri gelombang bunyi. Jadi gelombang ni sebenarnya apa? Gelombang adalah bunyi adalah gelombang ataupun bunyi adalah satu tenaga, guys. Okey. Dia adalah bergetar. Okey, bunyi tu dia bergetar. Maksudnya kalau kita bercakap, contohnya macam mana ya? Orang macam mana muka orang? Muka orang macam nilah. Kalau kita bercakap, kita mesti kena ada partikel ataupun zarah. Jadi bila kita cakap kena zarah ni akan terkena kepada zarah A akan terkena pada zarah B. Macam tu. Zarah B nanti akan kena pada zarah C. Okey, dan macam itulah sehinggalah sampai ke telinga kita. Jadi dia bergetar lah maksudnya. Dia bergetar dekat sini ya. Dia bergetar dekat sini. Macam tu. Tu maksudnya bergetar. Okey, bunyi merambat laju. Ya betul, bunyi merambat tu adalah travel laju melalui pepejal. Jadi bunyi lebih suka pepejal berbanding dengan udara, gas. Jadi walaupun kita bercakap kawan kita dengar melalui udara, tapi sebenarnya bunyi lebih suka lagi melalui pepejal. Sebab itu cakap telefon melalui kabel pun boleh sampai cepat Okey, lagi bunyi tidak merambat melalui vacuum. Bunyi tidak travel melalui vacuum. Vacuum tu adalah tidak mempunyai partikel. Contohnya luar angkasa lepas. Luar angkasa lepas tak ada partikel, tak ada zarah. Jadi kalau kat bumi ni kalau kita boleh wujudkan vacuum, maka kita tak boleh bunyi tak boleh melalui. Contohnya kalau vacuum yang kita sedut tu, kan alat vacuum tu kan, vacuum yang sampah tu, dalam dia tu masa dia tengah on vacuumnya, masa tu memang kosong lah. Kalau masa tu bunyi tak ada dalam tu. Okey, nombor 3, bunyi dapat dipantulkan. Ya, macam cahaya juga, bunyi dapat dipantulkan, terutamanya pada tempat yang keras, dinding ke, dan dia dapat diserap pada permukaan yang lembut. Okey, kalau sebab itu kalau kita pergi dengar ataupun menonton sinema ataupun panggung wayang, kita tak dengar echo kan, kita tak dengar gema, sebab dinding-dindingnya telah dipasang dengan board ataupun mungkin macam sarang telur tu, supaya dia menyerap bunyi-bunyi daripada filem tersebut. Jadi tak dengarlah gema. Tapi kalau kita masuk dalam gua, kita dengar gema, sebab gua tu dia tak lapik dengan benda-benda yang lembut, sponge kan. Kalau lapik pun tak gema lah. Okey, begitu juga kalau korang pernah pindah rumah pindah rumah yang mula-mula masuk, korang cakap mesti gema. Sebab tak ada apa-apa perabot lagi, tak ada sofa, tak ada kapet, tak ada curtain, tak apa kan. Tapi bila kita dah masuk di rumah baru, kita dah ada curtain, kita dah lansir, ada sofa, kita bercakap pun kurang dah gema. Sebab kita punya suara dia tak dipantulkan lagi, tapi diserap oleh benda yang lembut macam sofa. Itulah ceritanya. Okey, jangan lupa kita belajar juga mengenai kenyaringan, loudness dan juga kelansingan. Kelansingan ni adalah disebabkan oleh frekuensi. Kelansingan ni disebabkan oleh frekuensi. Okey, manakala kenyaringan disebabkan oleh amplitude. Jadi kenyaringan disebabkan oleh amplitude, kelansingan disebabkan oleh frekuensi. Jadi kelansingan ni lebih kepada perempuan, female, manakala amplitude ni lebih kepada male. Suara bass kan, suara-suara bass tu adalah male. Okey, kat sini pun ada frekuensi, kenyaringan oleh amplitude. Dia pun kat sini. Okay, rajah di bawah menunjukkan contohnya. Okey, P dan Q, okey, iaitu mempunyai frekuensi yang sama. Frekuensi tu yang ni. Satu naik, satu turun, ni adalah satu frekuensi. Tengok dua kotak kan. Kalau dia nak tinggikan frekuensi, dia kena buat macam ni. Dia kena kecilkan lagi. Ni namanya frekuensi yang tinggi. Okay, frekuensi yang tinggi tu lebih rapat-rapat. Kalau amplitude dekat atas ni, amplitude dekat atas dan dekat bawah. Kalau macam ni amplitude tinggi. Kalau kita nak amplitude dan frekuensi tinggi, kita kena buatlah macam ni. Amplitude tinggi, frekuensi tinggi. Amplitude tinggi, frekuensi tinggi. Sangat powerful.
kita boleh travelkan gelombang ini dengan cepat, laju dan power. Okey, boleh faham Okey, itulah maksudnya kenyaringan dan juga kelansingan. Okey, nombor 4, begitu jugalah macam anda nampak tak? Ini namanya adalah frekuensi yang tinggi. K ni tinggi frekuensi, L ni frekuensi dia rendah. Okey, dah. Okey, kita tengok sikit fenomena dan aplikasi. Bila sebut fenomena ni adalah dalam kehidupan kita ada fenomena dan juga kegunaan. Aplikasi tu kegunaan pantulan gelombang dalam kehidupan kita. Contohnya adalah kat sini kita boleh gunakan untuk mengesan dolphin dengan menggunakan sonar. Okey, menggunakan sonar, ultrasound. Dolphin ke dolphin bunyi boleh mengesan di bawah laut, boleh mengesan kapal karam. Okey, namanya adalah ultrasound. Okey, ni kesan dolphin lah. Gema ialah pantulan gelombang bunyi. Gema awak dah belajar dah. Gema ada satu yang keras boleh menghasilkan gema. Okey, kita juga dibatasi dengan hak pendengaran. Jadi kita tak semualah mendengar semua makhluk yang bercakap kan. Macam gelombang-gelombang yang keluar radio dan sebagainya, kita tak boleh dengar. Jadi kita terhad, pendengaran kita terhad. Dan juga kemungkinan kita tua nanti pun pendengaran kita makin terhad. Jadi oleh itu kita perlukan alat bantuan untuk membantu bila kita dah makin tua, ataupun mungkin juga OKU kan. Okey. Dan juga kita pun kadang-kadang tak dengar benda-benda yang halus ataupun benda-benda yang dalam perut kita kan. Jadi doktor-doktor pakai stetoskop untuk mengesan bunyi dalam perut kita. Jadi ini namanya adalah had pendengaran kita ada. Jadi kita tak sempurna guys. Jadi kita perlukan bantuan daripada alat untuk mendapatkan informasi daripada dalam perut kita. Jadi menggunakan stetoskop ni contohlah. Okey, pembesar suara. Okey guys, tu secara simple, ringkas mengenai apa yang kita belajar last week. Okey, last week kita belajar panjang lebar kan. Bila kita masuk short note ni simple je. Okey, jadi cikgu nak buat latihan malam ni guys. Cikgu target latihan ni insya-Allah boleh habis. Kalau habis ni gembiralah sikit. Okey guys, sebelum cikgu luka pula. Cikgu teruskan, ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita teruskan? Ada apa-apa yang muskil ke? Cuba komen kalau ada. Okey, ni tak ada. Alright. Jadi kalau tak ada, okey, kita nak meneruskan aktiviti kita hari ini. Alright. Jadi mula-mula kita nak masuk yang pertama. Okey. Jadi soalan pertama kita adalah ciri-ciri gelombang bunyi yang macam kita belajar tadilah. Okey, ciri-ciri gelombang bunyi dia boleh serap dan dia boleh pantulkan. Itu ciri-cirinya. Okey, jadi inilah kajian yang kita tengah buat antara 3 orang pelajar ini. So kat belakang ni ada kepingan logam. Dia cakap ni kepingan logam. Okey, apabila jam beradik dimulakan, maksudnya dia letak jam beradik dekat sini. So jam beradik tu akan travel, adakah ianya dipantulkan? So bagaimanakah bunyi itu sampai ke telinga pendengar? Jadi bunyi detik jam beradik, kalau ikut kita belajar tadi, dia akan dipantulkan. Okey. Dipantulkan oleh apa? Oleh benda yang keras, iaitu oleh kepingan logam. Okey, kepingan logam. Okey, itu sahaja guys. So boleh salin. Okey, dalam bahasa Inggeris, reflected by metal. Okey, teruskan lagi So, ramalkan apa akan berlaku apabila kepingan logam digantikan dengan tuala. Jadi apakah jawapannya? Jadi bunyi detikan jam beradik. Sifat bunyi ni boleh pantul pada benda keras dan boleh diserap pada benda yang lembut. Okey, ingat tu adalah sifat bunyi. Okey, nombor huruf C. Huruf C dia cakap apa ni? Kebelakangan ini, sebuah sekolah menerima aduan daripada murid-murid bahawa mereka sering diganggu oleh bunyi bising.
bunyi bising yang datang dari bilik muzik yang terletak di sebelah kelas mereka. Kelas mereka. Okey, cadangkan dua cara ataupun dua langkah kepada pihak sekolah untuk mengurangkan bunyi bising daripada bilik muzik itu. Kelas sekolah korang ada tak bilik muzik? Ke ada yang masuk persatuan muzik? So, yang pertama macam mana ni nak pasang apa ni? Cuba korang cadangkan sikit. Bagi cadangan, bilik muzik ni nak letak apa supaya bunyinya tak dipantulkan. Ya, apa-apa jawapan yang logik diterima. Tutup dengan kain. Tutup dengan kain macam mana tu, Anis? Tutup apa? Tutup alat muzik ke apa tu maksudnya? Kawan-kawan nak tolong Anis. Letak kat kain kat dinding. Betul. Macam tu buat ayat yang penuh macam tu ya. Kalau tutup tu nanti macam tutup macam mana tu? Tutup alat tu ke ataupun tutup apa, lantai ke, tutup meja ke, gantung. Betul. Lekatkan kain kat dinding. Jadi kalau Anis kata lekatkan kain kat dinding, alang-alang kalau cikgu baik pasang lansir aja. Betul tak? Boleh. Kain tu kena lansir lah tu. Jadi memasang lansir. Kita boleh buat, kalau nak lekat pada dinding, cikgu cadangkan letak sponge. Tak apalah, kita ambil lansir lah ya. Memasang lansir. Mungkin kita ambil yang tebal sikit. Jadi ini idea Anis lah. Bagus. Kalau sekarang ni dekat Shopee banyak ada jual sponge untuk absorb sounds. Okey, jadi di bilik muzik apa ni merupakan ada sambungan dia Jadi tambahlah, jadi lansir ini merupakan penyerap apa? Penyerap bunyi yang baik. Tambahlah sikit. Macam tu. Okey. Settle jadi kita boleh letak lansir, sponge ataupun bekas telur letak di dinding. Okey, nombor 2. Apa lagi kita nak buat? Selain daripada kita letak sponge, selain daripada letak bekas telur, kita boleh lekatkan apa ni? Boleh letakkan apa lagi? Cuba fikir logik. Cuba tengok kat rumah korang tu, apa lagi ada yang boleh mengurangkan bunyi. Ada idea tak? Tak ada idea dah? Okey. Kita boleh letak namanya adalah karpet. Karpet pun kain juga kan? Cari karpet. Nak bagus lagi, buat lagi mix sikit. Karpet yang tebal. Lagi tebal lagi bagus. Okey. Letak karpet. Jadi karpet ini juga merupakan penyerap bunyi. Macam tu lah buat ayatnya, senang je guys. Okey, macam-macam lah, boleh letak sponge yang sesuai lah guys, yang sesuai. Okey, kita teruskan lagi. Okey, salin, korang salin dulu. Okey, kita masuk soalan yang kedua. Dia kata begini, raja di bawah menunjukkan paparan osiloskop bagi gelombang bunyi. Osiloskop OSK, nama singkatan dia adalah OSK. Jadi OSK tu osiloskop lah ni alat ni, OSK. Jadi untuk menentukan, memaparkan bagi gelombang bunyi yang dihasilkan dalam satu penyiasatan yang menggunakan garfu tala. Garfu tala macam ni. Nanti kita ketuk dengan pemukul ni, dia akan bunyilah. Dia akan keluarkan sound bunyi. Terkena pada mikrofon tu. Okey, jadi garfu tala tu berfrekuensi 512 Hz. Apa maksudnya? Maksudnya adalah 512 ayunan ataupun getaran dalam masa 1 saat. Maksudnya dalam 1 saat ianya bergetar sebanyak 512 kali dalam 1 saat guys. Tak boleh bayangkan macam mana laju. Okey, kita punya lalat ataupun nyamuk kan. Nyamuk lah, dia punya kepak tu.
dalam satu saat dia boleh berkibas antara 200 hingga 400 Hz. Bayangkan bayangkan betapa lajunya kepak sayap tu. Sebab itulah bunyi dia lain macam dekat telinga kan. Okey, jadi itulah Garfu Tala buat. Jadi dia pun keluar kat sini. Kenapa nampak besar? Memang dia besarkan supaya kita boleh baca gelombang dia. Jadi tengok ni. Ni namanya satu naik, satu turun, namanya adalah satu ayunan. Ataupun satu getaran. Okey. One oscillation. Satu ayunan. Jadi kalau nak betul-betul kecil tak nampak lah kan. Jadi dia besarkan OSK ni supaya kita boleh baca. Macam tu. Okey. Bila dah keluar tu, maka soalan ni pun akan tanya. Okey, bagaimanakah bunyi dihasilkan dengan menggunakan Garfu Tala? Bagaimanakah dia bunyi? Mula-mula kita ambil pemukul ni, kita ketuklah dia. Okey. So, nak buat ayat macam mana? Yang pertama adalah pukul Garfu Tala dengan penukul. Itu yang pertama. Pukul Garfu Tala dengan menghasilkan bunyi ni. Siapa yang menghasilkan bunyi? Yang menghasilkan bunyi adalah getaran, vibrations, ataupun ayunan. Ini adalah satu ayunan ataupun satu getaran. Kat sini kita pun tulislah. Jadi getaran, tak cantik pula. Getaran pada Garfu Tala. Garfu Tala menghasilkan bunyi. Okey. Getaran pada Garfu Tala menghasilkan bunyi. Okey, dah. Okey, kita masuk yang seterusnya. Soalannya, ramalkan apa akan berlaku pada corak gelombang sekiranya Garfu Tala diletakkan lebih dekat dengan mikrofon. Dia dekatkan lagi dengan mikrofon. So, terangkan mengapa. Jadi, logiknya getaran menjadi lebih kuat lah. Lebih kuat ataupun meningkat. Betul tak? Okey. Jadi, bila getarannya lebih kuat, maka kita punya amplitude. Amplitude inilah naik, makin tinggi. Makin naik dia. Makin naik sebab dia dekat sangat dengan mikrofon. Frekuensi sama. Frekuensi sama sebab dia pakai frekuensi yang sama. Cuma dia lebih kuat sikit. Kalau frekuensi bertambah macam ni. Ni frekuensi bertambah, amplitude kurang. Tapi disebabkan dia pakai Garfu Tala 512 Hz, maksudnya dia punya frekuensi sama. Frekuensi dikekalkan, cuma amplitude dia akan meningkat disebabkan oleh ketukan yang dekat sangat dengan mikrofon dan seterusnya. Macam itulah. Jadi amplitude gelombang bunyi akan meningkat. Okey. Dah. Alright. Dah salin guys. Kalau dah salin beritahu je aku. Kita nak move kepada yang berikutnya. Dan kalau ada soalan pun boleh tanya. Apa-apa soalan, kalau boleh jawab, cikgu akan jawab ni. Okey dah. Cikgu teruskan lagi Kalau tak ada apa-apa, cikgu teruskan lagi. Nombor 3. Jika Garfu Tala 512 Hz itu digantikan dengan Garfu Tala 256 Hz, makin berkurangan Hz-nya. Jadi bila makin berkurangan, dia makin besar lah sikit. Contoh lah ni cikgu bagi contoh. Kan? Jadi soalan apa sekarang ni? Okey, jadi soalannya tak ada pun soalan dia. Suruh lukis lah ni kot. Suruh lukis lah. Lukiskan. Tak perasan lukiskan. Jadi kalau ikut logiknya semakin besar lah. Kita buatlah semakin besar sikit guys. Dah. Sebab apa? Sebab frekuensinya semakin berkurangan, dia semakin besar. Kalau dinaikkan lagi, kita kecilkan lagi. Macam itu. Okey dah. Tak cantik lah guys. Baru cantikkan sikit. Dah. Baru cantik. Okey, kita move lagi
Oi, kita dah habis dah. Kita nak masuk soalan sebenar pula. Okey. Jom kita buat soalan satu guys. Cikgu letak sini lah supaya tak mengganggu yang sebelah tu. Okey, jadual satu menunjukkan kelajuan perambatan. Perambatan ni lah travel. Bunyi yang travel X, Y, Z dalam 3 bahan X, Y, Z. Ada 3 bahan. Kat sini inilah kelajuan bunyi tersebut. Tengok, bunyi yang paling banyak adalah pada bahagian pada bahan Z. Okey, so nombor satu ni apakah jawapannya? Antara berikut yang manakah boleh mewakili X, Y, Z? Kita besarkan sikit. Agaknya Z tu apa tu? Z tu paling laju dia pergi. Z tu udara. Ingat tadi bunyi suka kepada pepejal. Jadi Z ni mesti pepejal. Ingat tadi tak? Bunyi suka kepada pepejal. Nombor 2 suka kepada cecair. Nombor 3 baru suka kepada udara, gas. Jadi Z tu bukan udara. Jadi kalau ikut bukan air, bukan udara. Jadi Z tu adalah kaca. Sama ada B ataupun A. Okey, nombor 2 adalah X. X kan? Nombor 2 adalah X. Mana X nya? Jadi X ni macam cecair. Agaknya apakah X cecair? Udara ke air? Jadi air lah kan? Jawapannya adalah A. Jawapannya adalah B. Sebab X tu adalah cecair. Cecair tu air lah. X ni kan, X cecair. Okey? Okey, bagus. Kenal pasti betul-betul soalannya. Okey, tengok yang ini pula, ni benda ni. Okey, rajah 2 ni, Ratu ni menunjukkan satu meteor. Meteor berlanggar dengan permukaan bumi. Contohlah, meteor ni korang pernah dengar kan? Berlanggar dengan permukaan bulan. Permukaan bulan, permukaan bumi pula. Okey, nombor 2. Jom tengok atas apa soalannya. So, antara berikut, manakah betul tentang bunyi yang dihasilkan oleh pelanggaran meteor ini? Okey, apa jawapan awak? Okey, ramai yang cakap D. Jawapannya adalah D. Betul. Kita tak dengar pun guys. Sebab kat sana adalah vacuum. Dekat angkasa lepas tak ada partikel, tak ada zarah. Jadi dia vacuum. Jadi tenaga bunyi tu tak boleh nak travel lah. Sebab dia tak boleh nak bergetar dengan zarah-zarah yang ada. Betul, jawapannya adalah D. Okay, nombor 3. Okay, antara pernyataan berikut, manakah betul tentang gema ataupun echo? Okay, apa jawapan awak? Cari dulu mana yang betul atau yang salah kat sini. Mana yang betul, yang salah. Nanti boleh potong-potong ABC nya. Nombor 1 tu betul tak nombor 1 tu? Dihasilkan apabila gelombang bunyi dipantulkan oleh permukaan keras. Nombor 1 tu betul tak? Tengok betul-betul. Kita cari dulu mana yang betul, yang salah. Contoh yang pertama ni, dihasilkan oleh gelombang bunyi dipantulkan oleh permukaan yang keras. Ni betul kan? Jadi 1 betul, bermaksud mana yang ada 1 tu betul lah. Yang tak ada 1 ni kena salah ni, nampak tak? Nampak senang sikit, kita ada 2 pilihan. Sekarang ni sama ada 2 ataupun 4. 3 dah salah dah. Sebab 3 tak ada kat sini kan? 3 dah boleh potong dah ni. Macam tu. Okey, lagi tengok yang nombor 2. Amplitude bunyi gema adalah sama seperti amplitude bunyi asal. Okey. Nombor 4, gema didengari berulang kali di dalam sebuah gua. Kita rasa macam nombor 4 lagi betul kan? Yang kedua ni maksudnya apa ni? Maksudnya kalau katakanlah yang asal tu bunyinya macam ini. Amplitude dia tinggi kan? Apabila dia dah kena gema, dipantulkan balik, dah kurang lah. Sebab dipantulkan tenaga dah kurang sikit. Jadi mungkin dah rendah sikit. Okay, kalau kena pantulkan lagi, dia akan rendahkan lagi. Lama-lama hilang dia. Sebab tu bila kita menjerit dekat gua, dia akan gema, hilang. Jadi kita akan dengar gema tu secara berulang. Sebab dia pantul, hilang. Jadi jawapannya adalah D. Betul. Ramai kata D. Okey, next. Kita masuk lagi yang suai menyuai ni. Okey. Padangkan jenis permukaan di bawah dengan pernyataan yang betul. Okey, kita ada jenis permukaan.
dan pernyataan. Okay, kain kapas. Logiknya kain kapas ni adalah penyerap lah. Ni senang sangat guys. Okay. So dinding kaca ni adalah pemantul, penyerap pemantul. Mana boleh satu je. Pemantul je. Okay dah, ni senang sangat. Ni korang pejam mata pun boleh betul punya. Okay, next. Kita masuk lagi soalan betul salah, benar atau palsu. Okey, nombor 1. Penguat bunyi dimasukkan di telinga. Menguatkan bunyi yang memasuki telinga. Nombor 1 betul tak? Benar ke palsu? Benar, bagus. Okey, nombor 2. Menjadikan suara lebih kuat supaya dapat didengar dari jauh. Ini palsu lah. Aduh, hai ha. Palsu lah kan. Takkanlah doktor pakai ni nak dengar kita cakap-cakap kuat. Okey, next. Kita masuk section C. Alamak, tak apa nampak lah guys. Tak apalah, cuba baca Okey, jadual 1 menunjukkan maklumat tentang laju gelombang bunyi dalam pelbagai bahan. Tengok tu, gelas kaca, air dan udara. Gelas kaca paling tinggi. Nyatakan bahan yang membenarkan gelombang bunyi bergerak paling laju. Dah tentulah kaca. Okey, terangkan sebab bagi jawapan anda 2A, iaitu zarah-zarah kaca tersusun. Tersusun macam mana guys? Tersusun rapat. Bagus. Tersusun rapat. Betul? Di antara satu sama lain. Okay. Oleh itu, getaran dapat dipindahkan dengan sebab dia rapat-rapat, jadi dapat dipindahkan dengan cepat. Dia nak bergerak tu dekat dengan kawan dia kan. Dia cepat. Okey, C. Ramalkan pemindahan bunyi melalui vacuum. Berikan alasan anda. Okey. Kalau bunyi melalui vacuum macam mana ni? Adakah bunyi dapat dipindahkan melalui vacuum? Tak dapat kan? Jadi pun kita buatlah ayat sikit. Atas sikit lah. Jadi kat sini bunyi tidak dapat dipindahkan melalui vacuum. Lebih tahu betul lah. Kenapa? Kerana hal ini disebabkan ketiadaan zarah-zarah udara untuk memindahkan. Memindahkan apa? Siapa tahu? Memindahkan tenaga ataupun memindahkan getaran bunyi. Kita boleh kata tenaga bunyi, memindahkan tenaga bunyi pun boleh, memindahkan getaran bunyi pun boleh. Okey dah, salin guys. Okey, kita teruskan lagi. Okey, D. Rizal menepuk tangan sekali di dalam sebuah dewan yang tertutup. Ingat ni gema ni. Namun Rizal dapat mendengar bunyi tepukan yang berulang kali. So echo lah ni kan. Jadi namakah fenomena ini? Gema lah ataupun echo. Dah. Senang sangat. Okey, mengapakah fenomena yang kamu nyatakan berlaku? Jadi ini adalah gelombang bunyi dipantulkan.
dipantulkan. Okey, dalam bahasa Inggeris apa? Kita boleh kata dipantulkan, reflected lah pun boleh, ataupun kita boleh kata transmitted. Dua-dua boleh. Okey, dia 3. Tutup permukaan dinding dewan itu dengan bahan yang ni adalah cadangan untuk mengurangkan eko ni. Kalau macam ni, tutup bahan yang kita menggunakan bahan yang macam mana? Siapa tahu? Untuk mengelakkan eko ni. Bahan yang macam mana ni? Untuk mengurangkan eko. Apa jawapan awak? Bahan yang serap bunyi. Betul. Bahan yang serap bunyi. Sebab ruangnya tak banyak, Loman. Betul tu. Cikgu buat bahan yang lembut je lah. Lembut layar sebab tak muat kat sini. Tapi bahan yang menyerap bunyi tu betul, Loman. Okey, dapat dan mempunyai dan mempunyai permukaan yang kasar. Kalau boleh kita ambil bahan yang lembut tapi permukaan dia kasar supaya dia tak boleh pantulkan balik. Macam sponge kan kasar-kasar sikit. Kain pun dia taklah licin macam lantai. Okey. Jadi bolehlah dia taklah memantul semula. Okey, yang ni korang boleh salin. Okey, kita move lagi Kita move lagi. Okey, dah. Nombor 3. Raja 1.1 menunjukkan suatu aktiviti untuk mengkaji. Ni meja makmal berbaris kan. Dia macam bergetar tu. Okey, menunjukkan aktiviti untuk mengkaji penghasilan bunyi. Okey, sebatan pembaris ditekan ke bawah dan dilepaskan dengan segera. Bagaimanakah bunyi ini dihasilkan? Okey, macam mana bunyi dihasilkan ni dia letakkan jadi getar-getar kan. Jadi kalau ikut kat sini dia getar, jadi bunyi dihasilkan melalui getaran lah kan. Jadi tulis ni. Jadi bunyi dihasilkan daripada getaran sesuatu ataupun suatu aja objek. Getaran tu menyebab dah kita teruskan lagi Okey. Okey. So, soalannya, bolehkah bunyi kedengaran apabila tin-tin kosong diketuk dalam air? Siapa betul? Farhan betul ke Syafiq yang betul? Bunyi ya ke ataupun tidak? Dalam air ni. Tidak lubang tu tak bunyi. Farhan, Menara kata Farhan. Tengok tadi. Bunyi suka kepada apa? Bunyi suka kepada pepejal, nombor 1. Nombor 2, cecair. Ni dalam air cecair. Sebab itulah bunyi ikan dolfin dan sebagainya, kita boleh rakam bunyi dolfin sebab dia bunyi dalam air kan. Jadi sebenarnya bunyi. Ya, sebab dia boleh travel melalui cecair. Okey. Sebab itulah kapal-kapal boleh kesan kehadiran ikan-ikan sebab ada bunyi. Kehadiran peluru-peluru, kehadiran kapal selam sebab ada bunyi dalam air kan. Jadi kat sini kalau ikut Farhan yang betul ni. Okey, Farhan yang betul. Jadi Farhan 1 markah dapat. Sebabnya beritahulah air merupakan medium ataupun suatu medium. Yang tak boleh vacuum je. Satu medium. Okey, oleh itu hal ini pun boleh gelombang bunyi dapat travel, merambat
Melaluinya. Dapat markah penuh. Okey Naura, terima kasih Naura. Okey Naura betul. Okey, salin dulu. Okey, dah salin? Gua teruskan lagi. Okey, C pula. Cadangkan dua dia nak. Dua cara untuk mengurangkan pantulan gelombang bunyi di sebuah dewan. Senang cerita, untuk mengurangkan echo ataupun gema. Okey, bagi dua cadangan awak. Yang pertama apa? Kawasan terbuka. Sekarang ni nak pakai dewan tu juga, Lokman. Nak pakai dewan tu juga. Macam mana nak mengurangkan? Betul, menggunakan bahan menyerap bunyi. Bagi contoh Lokman, sebab dua ni. Kalau Lokman pakai menyerap bunyi, satu je dapat. Bagi contoh, memasang sponge pada dinding-dinding dewan-dewan dinding. Betul. Nombor dua, betul, letak kapet, meletakkan kapet. Tulis macam ni, meletak kapet tebal supaya nampak dia macam serap bunyi banyak kan. Macam tu. Kita boleh letak juga lansir tadi. So kita boleh lah buat memasang langsir. So macam tak best kan? Tambah lagi yang tebal. Kan nampak macam serap banyak bunyi. Begitu juga memasang kapet ataupun meletakkan. Apa tu? Ni cakap letak. Okay, meletakkan. Meletakkan kapet ataupun permaidani boleh. Okay, kapet macam mana? Yang tebal. Macam tu, supaya nampak dia serap banyak. Dah boleh salin. Okey, dah. Kita teruskan. Okey, soalan yang last. Di kelawar terbang dan memburu serangga dalam gelap. Bayangkan dalam gelap dia tak tidur malam, dia terbang, dia cari makanan. So, terangkan bagaimana kelawar mengesan kehadiran serangga dalam gelap. Okay, pertama, dia cakap apa ni? Kelawar menghasilkan, dia menghasilkan sonar kan, ataupun menghasilkan bunyi semasa terbang. Okey. Jadi bunyi ini ataupun gelombang bunyi dipantulkan apabila terkena pada serangga ataupun makanan dia lah. Bila terkena tu, maka yang datang tu dikenali sebagai gema. Gema ataupun echo yang kena tu kembali memberi kelawar maklumat tentang jarak, saiz dan bentuk serangga. Dia boleh agak-agak. Hebat.